Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke episod kelima ulasan buku bersama Mat Palatau. Pada episod kali ini, Mat bukan nak ulas satu buku secara spesifik, tapi Mat akan ulas satu topik yang pada Mat agak penting dan membuatkan ramai orang pening kepala dan keliru untuk menghadapinya. Okey, isunya ialah percanggahan Quran dan sains, bagaimana menanganinya. Jom. Mat akan ulas isu ini berdasarkan kompilasi buku-buku yang Mat pernah baca. Contohnya buku Epistemology, A Beginner's Guide oleh Robert M. Martin. Buku yang Mat ulas dari episod lepas iaitu A Critical Introduction to Testimony oleh Axel Gelford. Dan yang ketiga ialah buku The Divine Reality, God, Islam and the Mirage of Atheism. Buku ini ditulis oleh Hamzah Andriazortzis. Okey, bukan saja dari buku-buku yang Mat baca, tapi Mat akan ulas isu ni berdasarkan apa yang Mat belajar dari kuliah-kuliah yang Mat ikuti, daripada bertanya kepada orang-orang yang lebih ahli dalam bidang agama dan juga sains. Jadi untuk topik kali ni, Mat akan ulas berdasarkan buku-buku semua ni, kompilasi buku-buku ni dan apa yang Mat belajar. Kali ni Mat akan buat sedikit kelainan, iaitu Mat akan bahagikan video ni kepada bahagian-bahagian, mungkin kepada 3 atau 4 bahagian, supaya tidak terlalu panjang dan memberi masa kepada korang untuk hadam isi-isi yang Mat beri. Dan sekali lagi Mat ingin tegaskan, Mat bukan pakar. Apa-apa yang Mat sampaikan ni ialah hasil daripada apa yang Mat baca dan Mat belajar. Jadi ini pendapat Mat sendiri berdasarkan apa yang Mat belajar. Jadi boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi jangan terima bulat-bulat. Elok korang sahkan sendiri apa yang Mat cakap ni. Dan kalau betul, kalau korang rasa ada manfaat, Alhamdulillah. Tapi kalau tak bersetuju, ada rasa apa-apa salah, boleh tegur, boleh komen atau boleh PM. Tapi kalau tak bersetuju pun, itu hak masing-masing. Jom. Percanggahan Quran dan sains, bagaimana nak menanganinya? Okay, sebelum kita bermula, kita kena tahu dulu definisi secara mudah, secara amnya, apa definisi yang penting yang kita kena tahu. Yang pertama sekali, apa itu sains? Okey. Sains ni secara mudahnya ialah satu usaha untuk memahami cara alam ni berfungsi atau berjalan dengan membuat kesimpulan daripada pemerhatian yang kita buat. Contohnya, maksudnya kita perhati suatu perkara tu dengan lama atau dengan pada tempoh-tempoh tertentu, kemudian kita buat kesimpulan atas pemerhatian yang kita dapat. Itu ialah sains secara mudahnya. Okay, yang kedua ialah apa itu Quran. Quran ialah kalamullah, iaitu kata-kata Allah yang diperdengarkan kepada Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, dan Jibril membawanya turun untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan sebagai petunjuk kepada manusia. Itu secara amnya, secara umumnya maksud Quran. Okey, yang ketiga, adakah wujud percanggahan Quran dan sains? Secara mudahnya, ya, memang ada percanggahan kerana kedua-dua Quran dan sains ni dia mempunyai epistemologi, ontologi yang berbeza. Apa benda tologi ni kan? Dia falsafah lah senang cerita. Tak apa, Mat akan terangkan. Okey, macam mana Mat kata macam tu? Epistemologi dan ontologi ni ialah bahagian-bahagian yang membentuk worldview kita, cara kita memandang dunia. Okey, apa maksud Mat? Okey, daripada definisi kita tadi, kita nampak yang sains ni ia adalah berdasarkan pemerhatian. Jadi ini epistemologi dia. Maksudnya sumber pengetahuan dia, sumber macam mana dia tahu apa yang dia tahu, iaitu pemerhatian. Panca indera lah. Maksudnya mata, telinga, apa semua cara kita perhatikan tu, itu sumber epistemologi dia. Tapi kalau
macam kita tengok tadi definisi Quran, epistemologi untuk Quran ialah wahyu lah, datang dari Allah kepada Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Jadi epistemologi dia berbeza. Kalau sains dia terhad kepada pemerhatian, kalau Quran dia melangkaui dunia fizikal, melangkaui pemerhatian, maksudnya datang dari wahyu. Itu beza dia, epistemologi, sumber pengetahuan lah. Jadi yang kedua ialah dari ontologi, maksudnya dari sudut pandang sains, perkara gaib macam malaikat, hari akhirat, qadar dan qada, syaitan, semua ni tak wujud pada dia. Maksudnya perkara-perkara ni tak wujud sebab ialah dia sumber pengetahuan dia dari epistemologi dia, dari pemerhatian. Jadi benda yang dia tak boleh perhati, pada dia tak wujud lah. Itu ontologi dia. Apa yang wujud dalam dunia ni. Jadi pada dia perkara gaib semua tak wujud. Itu sains. Kalau Quran pula, dia bawa isu yang melangkaui dunia fizikal, maksudnya metafizikal. Maksudnya kita percaya ada dosa pahala, ada syurga neraka, ada syaitan tu ada, malaikat tu ada. Kita percaya semua benda ni. Jadi itu ontologi Quran. Maksudnya dalam Quran benda-benda ni semua wujud, melangkaui dunia fizikal. Jadi kat situ pun dia dah berbeza. Quran juga dia menerangkan tentang dosa pahala kan, baik dan buruk. Jadi dia ada nilai moral. Sains secara sendirinya dia tak boleh bawa isu ni. Dia tak ada nilai moral dalam sains tu sendiri. Quran ada. Itu bezanya. Jadi dia berbeza dari epistemologi, sumber pengetahuan, dari ontologi, maksudnya apa yang wujud dalam dunia ni, dari segi moral, nilai moral pun berbeza antara dua ni. Jadi kesimpulannya, memang dari ideologi asas tu, maksudnya perkara-perkara asas yang membentuk Quran dan sains tu memang berbeza. Jadi memang akan ada percanggahan di antara Quran dan sains. Kita kena faham tu dulu. Jadi percanggahan ni merupakan sesuatu isu yang sangat berat dan menjadi sumber keraguan kepada ramai orang Islam terutamanya. Jadi Mat pernah tengok sendiri apa akibatnya bila diorang keliru dengan isu ni, kepada orang yang Mat kenal secara rapat dan ada juga yang tak berapa rapat. Maksudnya bukan satu dua orang. Jadi perkara ni agak merisaukan lah pada Mat. Jadi ada dua perkara yang selalu terjadi bila ada konflik ni dalam seseorang kan, yang Mat pernah tengok sendiri. Jadi benda pertama yang selalu terjadi ialah dia tolak Quran. Bila jadi percanggahan antara Quran dengan sains, dia tolak Quran. Sama ada secara total, iaitu dia kata Quran ni salah atau tipu dan sebagainya, atau dia tolak Quran secara dia kata cara kita memahami Quran ni perlu dikaji semula, supaya sesuai dengan peredaran zaman. Dia kata macam tu. Jadi itu pun kira akidah dia dah goyang lah. Jadi ini reaksi pertama yang Mat pernah tengok, yang biasa jadi. Reaksi yang kedua yang selalu juga jadi ialah orang tu bila dia keliru, dia jumpa percanggahan ni, dia jadi keliru, dia tolak sains secara total. Maksudnya dia jadi orang yang keliru dan dia jadi menidakkan realiti lah. Sebab dia tak boleh lari dari hakikat yang kebanyakan benda kemajuan yang kita ada dalam dunia ni sekarang ni, semuanya hasil daripada kajian-kajian sains kan. Jadi kalau dia menidakkan sains, maka dia menidakkan banyak perkara yang dia sendiri gunakan atau yakini selama ni. Contohnya kemajuan dalam pertanian, dalam perubatan, dalam teknologi, perkara-perkara sebegini. Benda yang dia guna tiap-tiap hari, benda yang dia tak pernah fikir pun sebelum ni, tapi bila ada percanggahan tu dia tolak semua tu. Maka jadilah dia orang yang macam
Contoh kata anti sains, anti perubatan moden, anti bukan anti flat earther. Dia akan jadi benda-benda macam tu. Itu dua reaksi lah yang biasa Mat tengok. Yang kira kalau kita tengok agak merisaukan lah. Jadi untuk mengatasi keraguan ni, kita kena kenal pasti puncanya dan cuba menangani punca-punca tu. Jadi secara ringkasnya ada 5 punca dalam ada 5 punca keraguan konflik ni. Jadi yang pertama ialah punca yang pertama, ideologi scientism. Mak akan terangkan dulu satu-satu punca-puncanya. Nanti Mak akan terangkan secara lebih terperinci lepas ni. Jadi yang pertama, punca yang pertama, ideologi scientism. Yang kedua ialah salah anggap bahawa sains benar kerana ianya berkesan. Yang ketiga, salah anggap bahawa sains membawa kepada kepastian. Yang keempat, keliru. Punca yang keempat, keliru antara philosophical naturalism dan methodological naturalism. Jangan pening dulu. Nanti Mak terangkan, jangan takut. Okay, yang kelima ialah cuba memuatkan Quran dalam kerangka sains. Ini 5 punca keraguan ni. Jadi punca kekeliruan yang pertama ialah ideologi scientism. Ideologi scientism ialah menganggap sains satu-satunya cara untuk menentukan kebenaran dan ia boleh menjawab semua persoalan yang ada. Scientism juga menganggap apa-apa perkara yang tidak dapat dibuktikan melalui pemerhatian dianggap tidak bermakna atau tak wujud. Ini ideologi scientism. Jadi untuk kita menjawab persoalan ni, kita kena membuktikan bahawa sains tak boleh menjawab semua persoalan yang ada kerana ia dibatasi oleh had-hadnya. Jadi apa had-had sains ni? Okay, had yang pertama ialah sains dihadkan oleh pemerhatian. Jadi disebabkan pemerhatian kita terhad, maksudnya pada satu-satu masa kita tak boleh perhatikan semua benda yang ada dalam dunia ni, atau dalam alam semesta ni. Kita tak boleh perhatikan semua benda. Kita terhad kepada sumber yang kita ada, dan kita tak boleh tengok pemerhatian pada masa hadapan sebab benda tu belum jadi. Jadi kita tak boleh tengok semua benda pada satu-satu masa. Jadi bila pemerhatian kita terhad, kesimpulan atau teori-teori yang kita buat berdasarkan pemerhatian tu juga terhad lah. Jadi apa-apa teori yang kita pegang sekarang yang dikenali sebagai yang diterima sebagai teori sains atau fakta sains, jadi dia ada kemungkinan berubah pada masa hadapan dengan pemerhatian baru. Maksudnya orang ni buat satu eksperimen, 10,000 pemerhatian, 10,000 sampel. Mungkin masa hadapan nanti ada orang buat 100,000 sampel, dia akan dapat keputusan yang menidakkan eksperimen yang awal ni dan memberi satu teori baru. Itu sains. Maksudnya dia terhad pada pemerhatian. Contoh teori-teori sains yang berubah ialah dari phlogiston kepada oksigen yang kita pakai sekarang. Lepas tu model alam semesta, iaitu dari steady state, maksudnya alam ni eternal, abadi, tak ada permulaan, kepada yang moden ni model Big Bang, maksudnya ada permulaan dan alam ni sentiasa berkembang. Kemudian contoh yang lain ialah teori Newtonian Physics. Kan, law of physics tu, Newtonian tu, itu dah bukan digantikan lah, tapi dah dilengkapi. Dijadikan teori fizik tu dijadikan lebih lengkap oleh teori Einstein, iaitu relativity dan quantum mechanics. Ini antara contoh-contoh teori sains yang langsung berubah atau menjadi semakin lengkap. Jadi dia berubah-ubah. Jadi Mak akan terangkan pasal had ni, pasal teori-teori ni, teori-teori yang berubah ni dalam punca kedua dan punca ketiga nanti. Jadi Mak akan terangkan lebih lanjut dalam punca-punca tu nanti.